Lepas tu saya tengoknya. Ke depan ada nya. Nya tu Allah Ta'ala ya. Sebelum merdeka, moyang aku pegang leher Maharaja Siam. Suruh hormat ke orang Melayu. Jangan berbuat khianat. Jangan merampas harta benda rakyat jelata. Mu siapa nak ajar kau? Banyak ni darahmu ah. Saya melihat dan saya kabarkan kepada umat Nabi Muhammad. Setelah saya diperlihatkan Kaabah kosong, jalan raya kosong dan saya melihat kibaran bendera dan saya menyatakan apa yang saya perlihatkan. Di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya juga saya diperlihatkan akan ada huru-hara sebelum berlakunya satu malapetaka yang besar kepada tanah air kita. Saya juga diperlihatkan Donald Trump yang kalah kepada pilihan raya dengan game-game yang disediakan oleh kuncu-kuncu lawan mereka. Tempat mana jatuh nuklear semasa perjalanan mimpi yang terakhir saya. Saya nak bagi tahu ya tempat yang kena nuklear. Okey, yang pertama saya nak bagi tahu yang kena nuklear dekat sini. Okey, dekat sini. Ya, dekat sini. Okey, ni. Dekat kawasan ni. Jadi saya tunjuk je lah ya. Nampak? Nampak kawasan ni. Okey, saya letak kat sini. Ni kena. Dan lagi satu yang kena dekat sini. Dekat sini. Okey. Satu lagi saya nak bagi tahu kat sini. Kat sini satu. Thailand. Dia nak lancarkan kepada kita tapi ditembak oleh Pakistan, jatuh ke sini. Ditembak macam mana saya tak tahu, Allahuakbar. Macam ni. Jatuh kat sini. Okey. Nuklear juga jatuh dekat sini. Korea Utara. Korea Utara. Jatuh juga kat sini. Dan satu lagi jatuh ke sini. Jatuh ke sini. Ni. Jatuh. Ada Palestin kat bawah. Ni dekat sini. Ini tempat saya meninggal. Meninggal di atas gunung berbatu yang tinggi. Sambil menadah tangan. Okey, saya nak beritahu kat Australia ya. Australia ni nuklear ada datang dua. Saya tak tahu yang dekat sini ni jatuh kat mana, saya tak tahu. Sebab saya terlalu fokus dekat sini. Masa ni orang terlampau ramai berebut-rebut makanan, huru-hara. Jadi jatuhnya dua. Tapi yang ni saya tak fokus jatuh kat mana. Saya minta maaf lah orang bahagian sini. Saya tak tahu jatuh ke mana. Allahuakbar. Saya lupa. Bukan, saya terlampau fokus kat sini. Saya terlalu fokus kat sini. Semalam saya dah bagi tahu ini tempat selamat. Dalam bulatan ni. Ini tak ada bom-bom, tapi dia ada gempa-gempa. Gempa demi gempa, gempa demi gempa. Tempat lain, huru-hara dan bom. Huru-hara dan bom. Ramai yang kata, apa yang terjadi dekat sini? Apa yang terjadi? Dekat sini, sini ni. Sini. Ini Jakarta ni, Bandung. Okey. Ni kawasan dia ni. Okey. Masuk juga ni kawasan ni. Ini lautan darah. Saya daripada Kelantan. Okey. Ada Parlimen nombor 7 dari Kelantan. Kalau kata saya bertemu dengan saya dan keluarga bertemu dengan Parlimen nombor 7, adakah saya perlu ikut ataupun saya perlu tunggu Parlimen yang lain sebab Parlimen nombor 7 ni agak kuat sikit. Macam yang kuat cerita dulu. Dia bukan kuat, dia panglima tempur. Dia tak ada orang yang duduk kat sana, wanita, orang tua, kanak-kanak, tidak ada. Dia panglima tempur. Jadi memang tidak adalah wanita, kanak-kanak ataupun orang tua. Tidak ada grup dia. Yang ada orang dewasa, matang, dah faham dah. Ini kalau pergi memang mati, dah faham dah. Jadi memang diorang pergi aja straight.
Jangan pergi. Jadi kena ikut pada arah Panglima juga nombor 7. Dia akan arah ke mana? Selatan mungkin akan sampai kepada Panglima nombor 3. Akan sampai kepada Panglima nombor 3 iaitu Sultan Mizan. Okey, baik. Faham. Dikelilingi oleh pengawasan daripada Panglima 5, Panglima 3, Panglima 1, Panglima 2 dan Panglima 6. Nama Kak, tim Zakir ni ada lelaki juga ke semua perempuan? Ada laki-laki tapi tak ramai. Contoh wanita ada 100,000 orang, laki-laki ada 20 orang. Kerja apa? Kerja jaga wanita tadilah yang gila ni. Jadi yang lebih selamat Kakak suggest mana? Kami ke Mekah ke atau ke Semenanjung? Terpulang pada pilihan ketua waktu tersebut. Dia ada ketua kapal atas tu. Terpulang pada pemilihan dia. Tapi yang dalam mimpi kakak tu banyak yang ke Mekah atau yang ke Semenanjung, Kak? Okey, yang saya tengok yang pergi ke Mekah ni daripada Indonesia, Kalimantan, Sabah dan juga Sarawak. Yang ni Islam lah, memang nak pergi ke Mekah, nak pergi terus pada cari Imam Mahdi melalui laut. Dan jika dari niat nak masuk ke Semenanjung, maka akan ada daripada kumpulan Panglima nombor 2. Dan mereka hantar rakyat mereka masuk ke arah kita, ke arah Semenanjung. Tapi masa tu masih bom berlangsung. Okey. Waktu bom yang berlangsung tu masih dekat sama ada Pulau Pinang atau Langkawi ataupun memang dah seluruh Semenanjung? Tak, masa tu dalam tipuan emas, kita ada di Semenanjung. Kita tak kira lah daripada India. India cuma dia buat serangan 2 hari sahaja. Kita ada masa lagi di Semenanjung secara paling sikit lah, kurang lebih sebulan. Tetapi ada serangan daripada India termasuk Pulau Pinang, Langkawi dan perairan pantai utara dan juga selatan. Ada kena serangan selama 2 hari dari India. Okey, dalam perjalanan kita nak meninggalkan Malaysia ni, adakah chances untuk barang-barang kita dirampas? Apa yang kita bawa tu semua kena tinggalkan sebelum nak masuk border-border negara lain? Terima kasih. Perkataan yang paling tepat, jika ada kelengkapan kita kena bawa sendirilah. Macam saya berserahan diri, jadi kebanyakan kelengkapan tu saya pakai yang dah disediakan oleh Panglima. Jika kita bawa, kita kena bawa sendirilah. Macam tu. Ada chances tak untuk apa yang kita bawa tu dirampas atau kena tinggalkan sebelum masuk ke kita orang awam, jika kita orang awam dan di tangan kita ada M47, memang akan dirampas. Jika kita di tangan kita tu ada pisau dapur macam saya ni, dia tak rampas lah. Sebab duk siap bawang kan, nanti nak siap bawang dengan gigi ke. Kalau macam kita bawa wang tunai ke ataupun tak ada. Jika bawa jongkong emas 10 ketul pun pikul lah sendiri kalau larat. Saya nak tanya Kak, masa selepas India menyerang Indonesia, letakkan bom, di Pulau Pinang akan kena bom. Dia campak sekali bom tu sampai ke Malaysia. Dia campaknya bom sekali sampai ke Malaysia dan termasuk Pulau Pinang. Pulau Pinang 40% under spot hancur. 40% hancur. Jadi dalam macam saya dalam plan dengan tim akan keluar daripada Pulau Pinang bila dengar tipuan emas dan Sabah dibom. Jadi jarak utara lah. Pergi ke utara, jangan datang Selangor. Nanti 2-3 kali kerja pula. Saya pun nak sampai ke sana pun sampai seminggu tu, saya rasa 10 hari pun lebih saya duduk merangkak kat celah batu. So kepada Ustaz Kayangan, Ustaz Jadian, tiba-tiba Ustaz yang famous ke dan sebagainya untuk menyerang saya dengan call saya seolah-olah anda ni kebal api neraka. Hey, dengar sini baik-baik. Cuba mu berangkap depan aku nak tengok tinggi mana ilmumu. Menyingak kepala. Malaikat sudah bagi tahu saya ni hamba Allah yang kurang cerdik. Jadi saya menyampaikan perjalanan mimpi yang terakhir saya pun memang kurang cerdik lah. Saya sudah raung di dalam neraka Allah.
Tidak ada golongan masuk neraka kerana vaksin. Saya juga sudah round di mahsyar Allah. Tidak ada juga golongan yang susah payah kerana vaksin. Nabi Isa ni kacak. Tahu, kacak dia. Mata biru cair. Dia tak macam muka Melayu ah, tak macam muka Jawa. Muka orang luar negara tu macam, tapi dia halus. Macam halus, kulit halus. Dia macam muka ni lah, muka Parsi. Tapi dia lembut. Air muka dia tu lembut. Baginda ni muka dia lembut. Saya nampak dia di tingkat 2 di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk seluruh dunia, saya seorang saja atas muka bumi ni disapa dengan panggilan Sitah An-Nur. Kan saya doa bukan-bukan kan? Kamu nak lah. Perjalanan mimpi yang terakhir ni untuk umat Nabi Muhammad. Kalau Rasulullah sendiri tak mengaku untuk umat aku, bukan kerjaan aku untuk atasmu, tapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala mu ni ahli neraka. Mu tak lawan aku, tapi melawan Allah Taala. Saya sudah diperlihatkan bagaimana sirat Allah dan ketinggian Allah. Bagaimana seksaan di mahsyar Allah. Bagaimana huru haranya di dalam neraka Allah. Hiruk piruk, pekik, memekik, melolong. Saya juga diperlihatkan keindahan syurga. Tetapi Allah menggambarkan di mahsyar siap dengan neraka. Maka saya tidak boleh senyum juga. Walaupun ada beribu, berjuta, berbelion hingga tak terkira dengan perkataan keindahan syurga. Ilmumu tidak lebih pada setitis air hujan pun, kata malaikat pengiring. Baru je kata pada aku hari ni. Sekarang ni malaikat sudah pun memberitahu kepada saya. Malaikat pengiring, suka hatilah. Mu tak jumpa malaikat pengiring, mu ikut suka hatimu lah. Kata Ustaz jadian, Ustaz kayangan, Ustaz duniawan, Ustaz tak apa-apa Ustaz. Ustaz gila follower. Tu Ustaz. Lagi satu, Ustaz apa? Ustaz scan. Hei, mu ni kalau depan mata aku, habislah. Dah bantai. Orang cakap perjalanan mimpi yang terakhir. Dengar, teliti. Tu baru Ustaz. Dengar ya, kepada ustaz-ustaz kayangan, ustaz-ustaz jadian, ustaz-ustaz tiba-tiba ustaz-ustaz scan, ustaz-ustaz merapu, ustaz-ustaz meraban. Dengar sini baik-baik. Dengar sini baik-baik ya. Saya nak bagi tahu, zikrullah gelong bumi itu memang nama dia dah. Gelong bumi itu memang nama dia dah. Kerana satu malam Allah memberi kasih sayang kepada setiap hamba-hamba dia untuk saya memberitahu zikir gelong bumi. Sebab apa saya tak tahu. Jadi jangan tekan saya sampai jerit-jerit marah saya. Saya ni cuma mimpi saja. Lepas saya cakap dengan malaikat pengiring tadi, saya cakap saya malu. Terus saya berjalanlah perlahan-lahan. Dan apabila saya berjalan perlahan-lahan, saya dah tak pandang dah sebelah kanan pasal saya malu. Saya naik perlahan-lahan sampai ke atas. Tempat yang saya duduk bertekak-tekak tadilah. Saya duduk dekat atas. Saya pun kata malaikat pengiring dekat saya, ini saya nak berangsur pergi, dia cakap. Saya ada tugas lain, dia cakap. Saya kata, nanti dulu. Saya kata, kamu nak pergi mana? Dia kata, saya setakat ni sajalah jaga kamu. Kamu pun dah tak ada apa-apa dah kan, dia cakap. Saya kata, aku ni takut juga malaikat, saya cakap lah, aku ni takut juga. Kau suruh aku duduk atas sorang-sorang ni, aku takut juga. Aku tak kenal siapa-siapa. Alah, nanti datuk kamu naik lah, dia cakap. Maksudnya Rasulullah naik lah nanti, dia cakap. Saya cakap, saya sunyi lah nanti sorang-sorang. Lepas tu dia pun cakap lah, tak apa. Kau tak nak tanya apa-apa ke? Dia tanya saya. Saya tanyalah dia.
saya sebenarnya ni macam mana? Dia kata, kamu sebenarnya ni kami paku mimpi untuk perjalanan akhir dah, dia cakap. Perjalanan akhir bagaimana? Saya tanya. Perjalanan akhir lah, dia cakap. Perjalanan akhir. Dia kata ni perjalanan akhir dah, dia cakap. Mungkin akhir saya lah, saya fikir. Ni mungkin akhir saya. Dia kata kami paku mimpi dekat kamu ni supaya kamu boleh bagi tahu yang lain bersedia. Bersedia masa akan datang. Lepas tu saya pun cakap lah, oh, apa yang nak boleh bagi tahu saya lagi? Dia cakap. Dia kata, kamu tahu tak masa bergegar tadi, masa tu Allah Ta'ala dekat dunia orang panggil kiamat. Dekat kami Allah gumpalkan balik. Maksudnya bumi tadi, masa gegar-gegar tadi saya duduk tengah mengungkit tadi, masa itulah berlaku kiamat. Maksudnya lebih kurang macam itulah, saya faham. Lepas tu lagi apa nama dia cakap, kesusahan saya masa di atas muka bumi ni sebelum mati, dia cakap sikit aja nak dibandingkan di akhirat, dia kata. Jadi kamu bersabarlah, dia cakap dengan saya. Banyak-banyaklah bersabar, dia cakap. Saya kata, lepas tu kalau macam saya takut macam mana? Tak apa, Allah tolong. Sekiranya ada kaki atau tangan atau apa-apalah yang akan mengancam kamu, kami cabut dulu nyawa dia, dia cakap. Atas izin Allah Ta'ala, Allah Ta'ala izinkan kami cabut dulu. Itu dia janji dengan saya lah. Masa sebelum saya nak disedarkan dari mimpi saya. Tangan kaki yang menyebabkan kesusahan saya atas muka bumi ni, contohlah, saya nak bagi terangan kepada sesiapa mimpi saya ni, tapi mereka ni datang nak buat sesuatu pada saya, mereka akan dicabut nyawa dulu. Kerana saya sudah ditetapkan akan mati di atas gunung berbatu yang tinggi dengan bom yang besar, sambil menadah tangan dengan permudahkan urusan akhirat kami semua. Itu. Jadi segala ancaman atas muka bumi ni, kata malaikat, Allah berjanji dalam mimpi saya, mereka akan dicabut nyawa dulu. Satu langkah mereka 10 orang. Ini Allah berjanji dalam mimpi saya. Kalau nak takwil balik, jangan takwil mengarut-ngarut. Pasal saya pun bukan orang agama tinggi. Saya pun dah tengok neraka macam mana. Saya juga dah tengok syurga macam mana. Kalau tekan-tekan saya, nak suruh saya ni lebih daripada orang alim ulama, salah lah. Pasal saya masih belajar. Saya pun faham perkataan orang yang mempersendakan ayat-ayat aku. Pertanyaan di Masya pun saya tak mampu nak jawab. Sebab tu saya cakap apa yang telah diceritakan dalam mimpi saya. Macam tu. Ya. Jangan tekan-tekan seolah tanya saya, seolah saya ni semua tahu kitab. Saya tidak belajar kitab sangat. Saya belajar biasa-biasa sahaja. Jadi kata malaikat, kami nak beransur dah. Duduklah kat situ, dia cakap. Saya pun duduk lebih kurang macam ni lah. Macam ni. Macam kita nak tahayat tu, duduk macam, tapi saya menyandar. Ada benda menyandar. Saya rasa lega. Dan di kanan saya tengok pohon. Pohon tu memang cantik. Saya nak pergi pun saya rasa malu balik. Kerana tadi saya cakap saya nak pergi ketuk-ketuk pokok tu, saya cebik-cebik daun dia kan. Jadi saya nak pergi pun saya rasa malu. Tapi saya pandang kat bawah tu ada 1, 2, 3 orang melihat saya, wanita. Cantiknya. Saya teringin nak pergi peluk, tapi saya tak berani nak pergi. Saya dah, malaikat kata suruh duduk, saya duduklah kat situ. Saya tunggu datuk kamu, dia cakap. Tapi saya duduk, saya tengok aja. Saya teringin nak pergi. Macam apabila saya pergi nak cerita, nak meluahkan apa yang saya rasa ni. Jadi saya tak pergi. Tapi saya tengok, tapi perasaan saya masa tu, saya nak cerita apa kesengsaraan yang saya rasa. Saya tengok je lah. Apa yang dia tengok saya tengok dia. Mungkin ramai yang tanya berapa orang? 7 orang perempuan. Bawah pokok. Pokok tu lawa lah.
Lepas tu saya duduk. Tak lama jugalah sebenarnya saya duduk perhati. Rasulullah pun naik. Rasulullah naik, dia pun berjalan, dia pun tunduk. Dia pun tunduk, saya pun pandang ke depan dan saya tengoknya. Nya pun ada satu tempat duduk dia. Minta maaf, salah bahasa tempat duduk. Tempat yang sedia terjadinya dengan sendiri, Nya duduk kat situ. Lebih kurang macam itulah ayat dia. Dia duduk kat situ dan saya tengok senyuman Nya. Dan saya tengok Rasulullah pun senyum. Rasulullah senyum dan dia tengok saya, dia pun senyum. Lepas tu dia macam kita nak lalu depan orang dan dia bongkok-bongkok macam tu lah. Satu saya perasan kaki Rasulullah. Kaki dia berjalan tu sebab saya duduk. Saya kan duduk. Saya pun macam apabila saya pun kaget, saya pun tengok sebab dia tunduk. Jadi saya pun tengok. Dan dia pun berlalu pergi ke pokok, kawasan pokok tadi. Saya pun tengoklah Rasulullah dah pergi ke arah pokok dah. Saya masih duduk lagi. Saya tak pergi. Saya masih duduk lagi. Lepas tu saya tengoknya. Ke depan adanya. Nya tu Allah Ta'ala ya. Tapi ada satu selin yang jarak untuk halang saya. Tapi di sebalik tu saya nampak. Allah izinkan saya nampak. Dan tak lama saya duduk macam tu. Tiba-tiba saya nampak macam ada satu tangan hulur dekat saya. Bukan tangan, saya tak tahu benda apa. Minta maaf. Lepas tu saya pun pegang tangan tu. Dia kata, Mei, saya nak tunjuk apa yang terjadi kepada bumi yang dibangga-bangga sangatkan oleh manusia macam kamu dulu. Saya pun kena naik ke mana? Kena naik ke sini, dia cakap. Saya pun naik. Saya tengok dekat atas tu, cakrawala. Yang selama ni, kita tengok kat bawah kan. Saya boleh tengok. Oh, saya cakap, hodohnya. Benda apa tu hodoh tu? Dulu orang panggil dia bumi. Sekarang, dia berkerutuk-kerutuk. Kerutuk-kerutuk dia hodoh. Macam buahnya. Buah kelapa tu. Hodoh. Berkerutuk-kerutuk. Kata, oh begitu bumi. Itulah kejadian bumi dulu. Macam tu. Duk siap beli barang apa semua, benar anak panah apa semua siap. Sebab dunia nak kiamat dah ni. Dan Masitah ni buat ramalan melalui mimpi dia. Macam-macam lah ramalannya. Bulan Ogos apa akan jadi, bulan September apa jadi. Ni pendakwa-pendakwa mimpi ni yang membawa benda-benda khurafat yang seperti ini, mereka mendakwa dengan dakwaan-dakwaan yang karut, yang mana ni mimpi. Siapa nak kata apa, dia mimpi.